Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Pengumuman dan agihan dividen tabung haji bagi tahun kewangan 2023 dijangka pada April ini, iaitu setelah audit penuh dijalankan. Langkah itu dilaksanakan berikutan teguran Suruhanjaya Siasatan Diraja sebelum ini agar audit dijalankan sebelum agihan dividen. Pada tahun kewangan 2022, TH mengumumkan agihan keuntungan pada kadar 3.10% setelah mengambil kira zakat 2.57%, melibatkan jumlah agihan 2.65 bilion ringgit kepada lebih 8.7 juta pendeposit. 600,000 daripada 1.5 juta penjawat awam seluruh negara selesai kemaskini maklumat peribadi dalam sistem pangkalan data utama PADU. Ketua Perangkawan berkata, penjawat awam di Terengganu merekodkan jumlah tertinggi. Bagaimanapun, sektor kesihatan berdepan kekangan untuk kemaskini maklumat PADU. Susulan itu, Jabatan Perangkaan membuka kaunter di premis-premis kesihatan untuk melancarkan proses berkenaan. Program menyemai kasih rakyat Mekar Diaspora Malaysia akan diperluas ke lokasi lain di seluruh dunia bagi memberikan khidmat melangkaui kebiasaan kepada rakyat Malaysia. Menteri Dalam Negeri berkata inisiatif Jabatan Pendaftaran Negara itu menawarkan perkhidmatan dan nasihat berkaitan hal ehwal pendaftaran negara yang menjadi asas utama warga negara Malaysia. Setakat ini 135 rakyat Malaysia di Arab Saudi mendapat manfaat program berkenaan. 4 faktor utama dikesan sebagai punca keciciran murid. Timbalan Perdana Menteri berkata, murid tidak berminat ke sekolah, mempunyai masalah kewangan, masalah keluarga dan kemiskinan. Justru cadangan penambahbaikan telah dikenal pasti bagi membendung masalah tersebut. Produk penyedut hidung atau energy stick bukan keluaran berdaftar. Ia hasil siasatan awal KKM. Ketua Pengarah Kesihatan berkata, pemantauan serta tindakan penguatkuasaan akan dilaksana terhadap mereka yang menjual produk berkenaan secara dalam talian disyaki tidak berdaftar. Iklan-iklan produk tersebut juga akan diturunkan. Persediaan menghadapi fenomena El Nino akan dibincang dalam mesyuarat yang bakal diadakan 22 Februari ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, mesyuarat itu melibatkan beberapa kementerian dan agensi yang bagi mencari kaedah terbaik dalam meminimumkan impak fenomena tersebut. Met Malaysia meramalkan fenomena El Nino yang bermula sejak pertengahan tahun lalu dijangka berterusan hingga pertengahan tahun ini. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dilapor terkawal pagi ini walaupun berlaku pertambahan kenderaan berikutan cuti panjang menjelang sambutan perayaan Tahun Baharu Cina Sabtu ini. Untuk perkembangannya bersama Siti Aisyah Cik P. Terima kasih Zahira di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berlintas langsung dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi, saya bawakan aliran trafik di lebuh raya utama negara. Dan hari ini sudah pastinya orang ramai sudah mula pulang ke kampung halaman sempena cuti Tahun Baru Cina, cuti persekolahan dan juga cuti panjang hujung minggu ini untuk bercuti bersama keluarga. Hasil pemantauan saya sejak awal pagi tadi di LLM ini, sejak pukul 6 pagi tadi menyaksikan penambahan dari segi bilangan kenderaan di semua lebuh raya utama negara. Namun ianya masih lagi lancar dan juga terkawal. Baiklah, kita terus ke paparan skrin di belakang saya. Kita boleh saksikan di skrin yang pertama di lebuh raya KL Genting Sepah menghala ke Pantai Timur di kilometer 35.3 juga kelihatan penambahan dari segi bilangan kenderaan, namun ianya masih lagi terkawal dan juga lancar. Baiklah, kita beralih ke paparan skrin yang kedua iaitu di kilometer 457.55 Sungai Buloh menghala ke Rawang. Kelihatan kedua-dua hala lebuh raya lancar dan juga terkawal. Baiklah, kita ke paparan skrin yang ketiga iaitu di Plus E1 kilometer
367.75 Slim River Sungai, kelihatan penambahan dari segi bilangan kenderaan dan juga nampak di situ agak sesak, tapi ianya masih lagi lancar dan juga terkawal. Baiklah, kita beralih ke paparan skrin yang ketiga di Plus E2 Kulai di kilometer 26.0 menghala ke Ibu Negara. Kelihatan penambahan juga dari segi bilangan kenderaan, namun ianya masih lagi terkawal dan juga lancar. Baiklah, buat pengetahuan semua, LLM juga menyediakan cadangan jadual perjalanan bagi pengguna untuk merancang perjalanan anda. Anda boleh ke laman web dan juga Twitter LLM dan juga aplikasi MyPlus TTA untuk merancang perjalanan anda. Jadi nasihatkan bagi anda yang ingin memulakan perjalanan pada hari ini, pada tengah malam ini atau juga esok, rancang perjalanan anda, pandu dengan cermat dan juga tolong pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang selamat dan baik sebelum memulakan perjalanan. Jadi sekian dulu itu saja yang dapat saya bawakan di Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM Bangi ini. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Puri. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Aisyah. Seramai 263 orang termasuk 20 pelancong warga asing ditahan dalam Obnoda di sebuah bangunan hotel yang tidak lagi beroperasi di Jalan Pasar Baharu Pudu di Ibu Negara malam tadi. Warga asing berkenaan kemudian menjalani saringan air kencing bagi menentukan sama ada mereka terlibat dengan penyalahgunaan dadah. 14 kanak-kanak yang merupakan pendatang asing turut ditahan dan mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur untuk proses dokumentasi. Polis Kuala Lumpur mengenal pasti 50 hotspot aliran trafik tinggi dan 11 black spot kawasan sering berlaku kemalangan di ibu kota. Oleh itu, pengguna jalan raya diminta agar berhati-hati pulang ke kampung dan memandu dengan selamat. Seramai 140 anggota dan pegawai polis trafik akan ditugaskan dalam Op Selamat 21 sempena Tahun Baharu Cina. JPJ telah menyita 1,325 motosikal di seluruh negara dalam tempoh 7 hari sempena Ops khas musim perayaan Tahun Baharu Cina 2024 bermula 1 hingga 7 Februari lalu. Sebanyak 97,366 buah motosikal juga telah diperiksa dalam tempoh berkenaan. Dalam tempoh sama juga, sejumlah 25,967 notis pelbagai kesalahan telah dikeluarkan. Kesalahan dikesan antaranya tiada lesen memandu, tiada lesen kenderaan motor LKM, tiada pelindungan insurans dan kesalahan ubah suai ekstrim. Di Pulau Pinang, orang kurang upaya pekak dan bisu. Antara yang ditahan dengan 2 kesalahan dalam Ops khas JPJ penguatkuasaan motosikal malam tadi. Antara kesalahan tidak mempunyai lesen memandu dan LKM tamat tempoh. Setakat 7 Februari, sebanyak 7,691 kenderaan telah diperiksa dengan 1,175 kenderaan telah diambil tindakan. 2,200 saman dikeluarkan. Daripada jumlah itu, 108 kenderaan telah disita. Jenazah 3 beradik yang lemas dalam tragedi kepala air di Sungai Kenjur, Kampung Poh Bidor, Perak selamat dikebumikan dalam satu liang lahat bersebelahan pusara ibu mereka, Azura Bani, di Tanah Perkuburan Islam Pekan Bidor petang semalam. Lebih 60 ahli keluarga dan sahabat menghadiri pengebumian berkenaan. Dalam kejadian 4 petang kemarin, 6 sekeluarga bersama seorang pembantu rumah terperangkap dalam kepala air sewaktu sedang berkelah di Sungai Kenjur, Kampung Poh Bidor. Meskipun rekod kemalangan jiwa akibat lemas di kolam rumah inap adalah rendah, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan terus memperkasa kesedaran itu. Ketua Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam JBPM berkata, rumah inap menjadi antara fokus utama keselamatan di air sepanjang 2024 di semua negeri. Tambahnya, pemakaian jaket keselamatan dan kawalan oleh petugas rumah inap antara langkah awal yang boleh dipraktikkan bagi mencegah sebarang kemalangan di air. Polis mengesahkan sudah ambil keterangan pemandu kenderaan rasmi menteri yang mengekori ambulans di Lebuhraya Plus antara Simpang Pulai menghala ke Tapah Sabtu lalu. Pemandu berkenaan dipanggil semalam susulan satu laporan polis pada 3 Februari lalu. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, selain keterangan pemandu, beberapa saksi awam lain akan turut dipanggil bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Peraturan 9/2 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959.
Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan pembebasan Sania Muzaffar dan 2 remaja lelaki daripada pertuduhan membunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund Nazrin Hassan 6 tahun lepas. Panel 3 hakim sebulat suara menolak rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam. Peguam bela Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, kematian Nazrin adalah satu kemalangan, bukan kebakaran yang disengajakan dan bukan pembunuhan. Bahang sambutan Tahun Baharu Cina semakin dirasai apabila komuniti Cina di Gua Musang, Kelantan menghidupkan suasana perayaan dengan membuat pelbagai persiapan di kediaman masing-masing. Penduduk berharap kedatangan Tahun Naga kali ini memberi tuah, kejayaan dan keberuntungan kepada mereka. Lebih 8,000 penduduk kaum Cina bakal menyambut Tahun Baharu Cina di Gua Musang tahun ini. Ahli Majlis PBT di Melaka akan dinilai melalui laporan penilaian prestasi bulanan bagi memastikan mereka yang dilantik memainkan peranan sewajarnya, tegas Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Ahli majlis yang mencapai KPI kurang daripada 50% untuk tempoh 3 bulan berturut-turut atau sebanyak 3 kali dalam tempoh 6 bulan perkhidmatan akan diambil tindakan. Antara tindakan yang boleh dikenakan termasuk penahanan allowance bulanan dan boleh ditamatkan perkhidmatan. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat tahun baru pada masyarakat Cina supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Sin Nian Kuai, mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih. Rizab antarabangsa BNM berjumlah $114.8 bilion Amerika pada 31 Januari lalu. Bank Pusat berkata paras rizab itu memadai untuk membiayai 5.4 bulan import barangan dan perkhidmatan serta 1 kali jumlah hutang luar negeri di jangka pendek. Perdagangan borong dan runcit Malaysia mencecah paras tertinggi RM143.9 bilion pada Disember lalu yang menyumbang jumlah jualan keseluruhan tahun 2023 yang mencapai RM1.7 bilion. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan 4.8% tahun ke tahun juga didorong subsektor perdagangan runcit yang meningkat 5% kepada RM62.4 bilion. Indeks pengeluaran perindustrian IPI Malaysia dijangka berkembang 3.7% tahun ini. Menurut MIDF Research, ia susulan pemulihan dalam permintaan luar dan aktiviti pembuatan global. Firma penyelidikan itu juga optimis untuk melihat penstabilan dalam aktiviti pembuatan awal tahun ini. Kaedah memperjelas serta memperluas maklumat berkenaan industri sawit Malaysia dan Indonesia kepada global dibincangkan dengan Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, pertemuan dengan CPOPC itu antara strategi mempromosikan industri sawit Malaysia dan menjadikan minyak sawit sebagai pilihan utama masyarakat dunia. Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama Hong Leong MSIG Takaful memperkenalkan produk Wakaf Takaful Ajwad yang menggabungkan antara wakaf dan takaful. Wakaf Takaful Ajwad menggabungkan produk wakaf dan takaful di mana setiap penyumbang wakaf layak mendapat perlindungan sekiranya berlaku sebarang musibah atau kematian. Jumlah tahanan Palestin di penjara Israel mencecah 3,484 pada akhir Januari. Menurut Persatuan Tahanan Palestin, jumlah tahanan menyaksikan peningkatan ketara dan jumlah ini tidak pernah direkodkan sejak tahun Intifada pertama pada 1987. Pihak berkuasa Israel mengeluarkan lebih 3,000 perintah penahanan termasuk perintah baharu dan yang diperbaharui sejak permulaan konflik pada 7 Oktober lalu.
Sementara itu, rejim Zionis terus melancarkan serangan drone dengan menyasarkan perkampungan Khiam di selatan Lubnan yang menyebabkan seorang penduduk awam maut dan 2 lagi cedera. Media Lubnan melaporkan serangan berlaku kira-kira 6 km dari sempadan Lubnan, Israel. Serangan turut dilakukan di beberapa kawasan lain berhampiran sempadan termasuk stesen pam air di dataran Wazani. Di Iraq, 3 terbunuh akibat serangan udara yang menyasarkan sebuah kenderaan di kawasan Al-Mashtal, Baghdad. Kenderaan pacu 4 roda itu dipercayai milik Hash al-Sha'abi atau Kumpulan Unit Mobilisasi Popular PMU. Seorang komander kanan Brigad Hizbullah, Abu Bakir al-Sa'adi, adalah antara yang dipercayai maut. Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.